kita akan bawa topik yang bagi saya topik yang istimewa sikit lah. Istimewa kerana nombor satu, topik ini penting untuk diketahui dan juga untuk difahami oleh semua Muslim, semua orang yang semua orang Islam lah, khususnya buat pembaca Al-Quran lah. Sebab kita baca Quran selama ni kan, kita duk baca Quran dah berpuluh-puluh tahun, tiap-tiap hari kita ngaji, kita baca Quran, tapi kita tak tahu pun sebenarnya apa bentuk versi bacaan Quran yang kita baca tu sebenarnya. Okey. Kan, saya yakin kebanyakan, saya rasa mungkin ada yang tahu, tapi kebanyakannya berdasarkan pada pengalaman saya mengajukan kelas pengajaran Al-Quran ni kan, saya rasa dah lebih kurang 10 tahun, dah lebih 10 tahun kot. Kebanyakan, saya boleh katakan majoriti pelajar yang saya temui, rakan-rakan kita lah yang saya temui, yang bertalaki dengan saya, kebanyakannya, hampir semuanya tidak pun mengetahui tentang maklumat yang saya insyaAllah akan cuba kongsikan pada pagi ni, insyaAllah. Okay? So, topik yang sangat jarang dibincangkan, topik yang sangat jarang dibahaskan, yang diceritakan, walaupun dalam kelas-kelas Al-Quran, tapi walaupun begitu, walaupun jarang dibincangkan, jarang diceritakan, jarang diterangkan, tapi ianya sebenarnya topik yang sangat penting, khususnya buat kita semualah, pembaca Al-Quran. So, kalau tuan-tuan dan puan ada Al-Quran, okey, boleh buka di bahagian belakang Al-Quran. Okey, saya akan kongsikan skrin. Okey, ini gambar yang saya ambil. Okey, boleh nampak dengan jelas ke? Okey, saya cuba zoomkan sikit. Okey, ini helaian yang saya ambil dalam Al-Quran cetakan Arab Saudi. Okey. Okey. Alhamdulillah Puan Umi. Okey, alhamdulillah dapat masuk. Okey, Puan Nazirah Puan Nazirah. Okey, boleh nampak dengan jelas saya zoomkan sikit lagi. Okey. So, ini adalah gambar yang saya ambil pada helaian terakhir Al-Quran. Yang ni Al-Quran cetakan Arab Saudi lah. Cetakan Majma' Malik Fahad. Okey. Kalau kita pergi Mekah, orang pergi buat umrah, buat haji kan, beli Quran daripada sana, inilah Quran daripada sana. Okey. So, di helaian akhir Al-Quran belah belakang. Okey. So, ini yang ditertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayatu hadzal mashaf. Riwayat mashaf ini. Okey. Riwayat hadzal mushaf. Riwayat mushaf ini. Okey. So, ditulis ini. So, jarang sebenarnya berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri dan juga kepada pengalaman rakan-rakan kita yang mengaji, yang bertalaki dengan saya, bila saya tanyakan, saya boleh katakan jarang lah. Hampir tiada lah. Okay, termasuk saya dulu pun sama juga. Kita jarang melihat, memandang, membaca, memberikan tumpuan pada helaian terakhir daripada sesuatu Quran, sesuatu mushaf kan. Kita jarang tengok. Biasanya kalau kita buka belakang, kita akan tengok mungkin senarai surah dan muka surat. Kita nak cari muka surat, surah Yasin, muka surat apa contohnya, itu yang kita biasa tengok. Yang keduanya doa khatam Quran. Itu biasanya helaian yang kita tengok, yang kita cari, yang kita baca, yang kita fokus di helaian akhir Quran biasanya kan. Tapi kita jarang fokus muka surat yang ini. Okey, so ini ditulis dalam bahasa Arab lah, sebab Quran cetakan sana kan. Okey, daripada Arab Saudi sana. Ditulis riwayatu hadzal mushaf, riwayat mushaf ini. Saya baca sikit lah panjang. Kita baca peringkat pertama ni je. Kutiba hadzal mashaful karim. Ditulis mushaf yang mulia ini. Wa dhubita, dan dibariskan ala ma yuwafiqu riwayat Hafs bin Sulaiman. Okey, wa dhubita, dan dibariskan mengikut ataupun mengikut riwayat Hafsun bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi li qiraati Asim, bagi qiraat Asim. Okey, kita ulang lagi sekali. Kutiba, dua kata kunci. Okey, dua kata kunci. Kutiba, ditulis, hadzal mushaf yang mulia ini, wa dhubita, dan dibariskan. Ada dua kata kunci Kutiba, ditulis, wa dhubita, dibariskan. Okey, mengikut riwayat Hafsun bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi, ni keturunan dia lah. Li qiraati Asim, bagi qiraat Asim bin Abin Najud Al-Kufi At-Tabi'i. Okey, Asim ni generasi ataupun golongan tabi'in. Okey, sempat jumpa dengan sahabat, tak sempat jumpa dengan Rasulullah. Kemudian Abi Abdul Rahman Abdullah Ibn Habib As-Sulaimi. Okey,
daripada bagi Quran Asim bin Abi Najud, an dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Habib As-Sulaimi, an dari Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So, Al-Quran ini ditulis kutiba wa dhubita dan dibariskan mengikut riwayat Hafsun dari qiraat Asim, dari Abi Abdurrahman, dari Ali, dari Zaid, dari Ubay bin Ka'ab, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, kita tengok yang versi Melayu punya. Okey, ni versi Melayu. Ni Quran Mushaf Malaysia okey. Di page belakang sama juga. Ini biasanya diletakkan di page akhir Quran. Saya zoomkan di belakang ni. Ini untuk Al-Quran cetakan Malaysia ni. Okey. So tulis bahasa Melayu lah, tapi benda yang sama ditulis. Pengenalan Mushaf Rasam Osmani. Mushaf ini tengok dua kata kunci ditulis dan dibaris. Ditulis kutiba wa dhubita. Kutiba ditulis, dhubita dibaris. Dia mesti ada dua kata kunci ni. Okey. Mushaf ini kutiba ditulis wa dhubita dan dibariskan. Menepati riwayat Hafsun ataupun riwayat Hafsun, betullah Hafsun bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi mengikut bacaan ataupun menepati qiraat Asim bin Abi Najud Al-Kufi At-Tabi'i daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulaimi, daripada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini adalah tokoh-tokoh yang penting periwayatan Al-Quran sehinggalah sampai kepada kita hari ini. So sebenarnya Al-Quran yang kita baca hari ini, versi bacaannya adalah datang daripada susur galur inilah, sanad ini. Susur galur ini. Okey? Okey, setakat ni okey boleh Jelas Puan Nazirah Kalau ada soalan boleh tanyalah. Kalau saya mampu jawab, insya-Allah saya jawablah. Okey? So ini perkara yang kita jarang lihat, jarang baca, jarang fokus, jarang beri tumpuan pada helaian-helaian akhir Quran. So boleh tengok Quran masing-masing. Kebanyakan Quran ada tertulis di helaian-helaian akhir Quran. Ada yang tak ada, tapi kebanyakannya ada. Kalau Quran daripada Arab Saudi ditulis dalam tadilah, ditulis dalam bahasa Arab lah. Kalau Al-Quran cetakan Malaysia ditulis macam ni lah. Okey. So ini sebenarnya sanad bacaan bagi versi bacaan yang kita baca hari ni. Okey. Okey, saya teruskan. Sekarang ni okey Okey, saya teruskan. Okey, ini saya nak ambil petikan daripada kitab Panduan Lengkap Ilmu Tajwid yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Khairul Anwar Muhammad beserta dengan Ustaz Abu Iskandar. Saya kenalkan sikit, Profesor Madya Dr. Khairul Anwar merupakan pensyarah fakulti Al-Quran Al-Quran dan Sunnah, tak silap saya salah seorang daripada ahli Lujnah Tasihih Quran, tak silap saya sekarang beliau memegang jawatan sebagai timbalan pengerusi Lujnah Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah, betul, USIM. Okey, Profesor Madya Dr. Khairul Anwar yang juga merupakan adinda kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri Okey, so salah seorang daripada pakar rujuk Quran di Malaysia lah, Dr. Khairul Anwar So ni saya ambil petikan daripada buku beliau, kitab beliau yang terbaru. Okey, saya zoomkan. Kita tak nak baca semualah, kita ambil yang penting-penting Riwayat hidup Imam Asim, Imam Hafsun, Imam Syatibi dan Imam Jazari. Kita nak tengok ringkas saja tokoh-tokoh penting dalam periwayatan Al-Quran. Tokoh Al-Quran yang nama mereka sering disebut dalam ilmu tajwid. Okey? So nama-nama ni kalau kita belajar tajwid secara detail, memang nama-nama ni akan disebut-sebut. Kerana mereka lah tokoh-tokoh penting dalam periwayatan Al-Quran sehinggalah Al-Quran sampai kepada kita hari ini. Okey? So ni tokoh-tokoh penting yang kita sepatutnya tahulah, kenal lah. Kerana jasa besar mereka, maka Al-Quran sampai kepada kita hari ini. Khususnya di Malaysia lah. Okey? So nama mereka sering disebut dalam ilmu tajwid, dalam perbincangan kelas-kelas tajwid. So nama mereka ni memang nama yang sering disebut kerana mereka merupakan tokoh-tokoh penting dalam bidang Al-Quran dan dicatat dalam pengenalan mushaf di akhir helaian mushaf. Ni yang saya sebutkan tadi lah. Dan nama-nama mereka ni, Imam Asim, Imam Hafsun, Imam Syatibi ni, Imam Jazari, nama mereka dicatat dalam topik ataupun bahagian ataupun helaian pengenalan mushaf, biasanya duduk di akhir helaian mushaf, di akhir Quran, bahagian belakang Quran tu lah yang saya sebutkan tadi adalah mereka yang banyak sumbangannya dalam perkembangan Al-Quran. Pengenalan secara ringkas mengenai sejarah hidup dan pengajian mereka perlu kita tahulah sebagai maklumat tambahan. Okey, sekurang-kurangnya yang kita kenal lah. Okey, seberingkas kan dalam mendalami ilmu tajwid kerana peranan dan juga jasa besar mereka. Kerana jasa mereka lah maka kita mampu
membaca Al-Quran hari ini kan, ia dikategorikan sebagai ilmu tajwid dirayah. Okey, berikut dikemukakan sejarah ringkas. Okey, kita tengok ringkas saja. Okey, ini tokoh yang pertama, Imam Asim. Okey, nama beliau ialah Asim bin Abi Al-Najud. Abi Najud Al-Kufi, sebab dia duduk di Kufah, dilahirkan di Kufah. Bapanya ialah Abdullah dan dikenali sebagai Abi Al-Najud. Ibunya bernama Bahdalah. Okey, Asim digelar dengan Abu Bakar Al-Ansari Al-Kufi, itu nama gelaran dia lah. Okey, so ini guru dia. Imam Asim telah mendalami ilmu qiraat dan Al-Quran daripada Abu Abdurrahman bin Habib bin Rabi'ah As-Sulaimi Ad-Dharir. Ad-Dharir ni gelaran untuk orang yang buta. Okey, so untuk guru dia, Abu Abdurrahman ni seorang yang buta. Tengok hebat orang buta tapi jadi tok guru Quran yang hebat. Kemudian Asim juga belajar daripada Abi Maryam, ni ada pembetulan Abi Maryam Zir bin Hubash, dan daripada Abu Amru Sa'ad. Abu Amru Sa'ad bin Ilyas Al-Syaibani. Ketiga-tiga gurunya ini, iaitu guru Imam Asim ni, mengambil bacaan Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Mas'ud, Riz Al-Asadi, dan Abu Abdurrahman ni juga. Abu Abdurrahman ni salah seorang guru Imam Asim. Okey, yang tercatat dalam riwayat sanad Al-Quran yang kita baca tadi di belakang Quran tu. Abu Abdurrahman As-Sulaimi, salah seorang daripada guru Imam Asim, juga menuntut ilmu ataupun mengambil bacaan Al-Quran daripada Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Okey, ini dalam bentuk karangan, nanti kita akan tengok dalam bentuk graf, dalam bentuk gambar rajah. Okey, Abu Abdurrahman ni merupakan guru kepada Imam Asim. Okey, dia mengambil bacaan Quran daripada Uthman, Ali, kemudian menuntut ilmu juga daripada Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat Nabi yang hebat ni. Zaid bin Sabit, penulis wahyu. Manakala Abdullah bin Mas'ud, Uthman, Ali, Ubay dan Zaid menuntut ilmu direct daripada baginda Nabi SAW lah. Itu secara ringkas Imam Asim. Imam Asim hebat, gurunya juga orang hebat. Okay, Imam Asim belajar daripada beberapa orang guru. Abu Abdurrahman, Abi Maryam Zir, kemudian Abu Amru, dan salah seorang daripada gurunya iaitu Abu Abdurrahman merupakan golongan tabi'in. Okey, generasi tabi'in. Abu Abdurrahman ni salah seorang guru Imam Asim, belajar direct daripada sahabat-sahabat Rasulullah iaitu Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay dan Zaid. Sahabat-sahabat yang hebat dalam bidang Quran. Kebanyakan Al-Quran ada ditulis sana Al-Quran periwayat dinyatakan nama tokoh-tokoh hebat dalam pembukuan Mushaf Al-Quran. Ya, betul. Okay. Kebanyakan Al-Quran ada ditulis sana Al-Quran periwayat dinyatakan nama dalam pembukuan Mushaf. Ya, betul. Betul, Puan Nazirah. Okey. Okey, so ini secara ringkas dia lah. Okey, kita tak nak tengok yang ni. Saya skip. Kita pergi pada page yang berikutnya. Okey. So, Imam Asim meninggal dunia pada akhir tahun 127 Hijrah. Okey, itu Imam Asim. Okey, kemudian kita tengok tokoh yang kedua, iaitu Imam Hafsun. Okey. Ni antara tokoh-tokoh yang kita perlu kena tahulah sekurang-kurangnya. Nama beliau adalah Abu Umar Hafsun bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Daud Al-Asadi Al-Kufi Al-Bazzaz. Hafsun dilahirkan tahun 90 Hijrah. Okey. So Hafsun ni belajar daripada guru dia Asim. Okey. Dia lahir 90 Hijrah, guru dia tadi meninggal 122 Hijrah. Okey. Imam Hafsun lahir 90 Hijrah, guru dia meninggal 122 Hijrah. Okey. Dan guru Imam Hafsun ni nama dia Asim tadi, yang kita sebutkan nama tadi. Asim tadi merupakan guru Imam Hafsun yang juga merupakan ayah tiri kepada Imam Hafsun. Okey. So Imam Asim ada ramai pelajar, ada ramai anak murid, tapi antara dua anak murid yang popular, yang hebat, yang paling alim adalah Hafsun dan seorang lagi Syu'bah. Ini Abu Bakar Syu'bah. Okey. So diriwayatkan Hafsun telah berkata, okey, aku berkata, ni kata-kata Imam Hafsun, aku berkata kepada Asim, iaitu guru dia yang merupakan ayah tiri dia lah. Aku berkata kepada Asim bahawa Abu Bakar Syu'bah ni merupakan rakan seperguruan Imam Hafsun. Okey, aku berkata kepada Asim, yakni guru dan juga ayah tiri dia, bahawa Abu Bakar Syu'bah ni teman seperguruan lah, telah berbeza bacaan Al-Quran denganku, di dalam bacaan Al-Quran. Berguru dengan Asim. Tapi Imam Hafsun ni pelik. Kenapa? Bacaan Al-Quran yang Abu Bakar Syu'bah baca lain dengan bacaan yang Imam Hafsun baca, padahal gurunya sama. Okey. So, jawab Asim, iaitu guru dan juga ayah tiri Imam Hafsun, aku membacakan kepadamu, yakni kepada Asim, apa yang dibacakan kepadaku Abu Abdurrahman As-Sulaimi daripada Ali.
Kita tengok salah silap bacaan. Manakala aku bacakan kepada Abu Bakar Syu'bah apa yang dibacakan kepadaku oleh Zir bin Hubash daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya, Imam Hafsun, walaupun dia belajar daripada sahabat Nabi SAW, tapi beliau, iaitu Imam Asim tadi, walaupun dia belajar daripada sahabat Nabi yang ramai, dan yang masyhur, yang popular, yang alim dalam bidang Al-Quran khususnya, tapi beliau mempelajari beberapa versi bacaan yang berbeza-beza bacaannya. Sebab tu bila dia perturunkan kepada anak murid dia, salah seorang anak murid dia adalah Imam Hafsun yang juga merupakan anak tiri dia. Salah seorang lagi adalah Abu Bakar Syu'bah. Anak muridnya ramai, tapi ini antara anak muridnya yang paling alim. Okey. So dia meriwayatkan ataupun mengajarkan kepada dua orang anak murid ini dengan dua bacaan yang berbeza, yang datangnya daripada dua susur galur yang berbeza. Okey, yang datangnya daripada dua susur galur yang berbeza. So maksudnya membuktikan bahawasanya Nabi SAW mengajarkan sahabat beberapa versi bacaan yang berbeza. Seperti mana yang diajarkan ataupun yang diperturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi SAW. Al-Quran yang satu, tapi diturunkan dalam beberapa bentuk ataupun dalam beberapa versi bacaan. Okey, so ini kisah ni menjadi satu bukti dah, dalil lah bahawasanya walaupun Imam Asim tu Imam Asim, tapi dia belajar daripada Abu Abdul Rahman bacaan yang berbeza, sebab bacaan tu diajarkan oleh Ali daripada Salasilah Ali. Dan Imam Asim juga belajar versi bacaan Al-Quran yang berbeza, yang lainnya pula daripada guru dia Zir dapat bacaan tu pula daripada Abdullah bin Mas'ud. Okey. Dan Ali radhiyallahu an dan juga Abdullah bin Mas'ud menerima bacaan Al-Quran tu direct daripada baginda Nabi SAW. Okey, lain okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Aminah Zaimah Awang. Okey. Okey, setakat ni boleh? Ada soalan? Okey. So ini penerangannya lah. Antara Imam Hafsun dan juga Abu Bakar Syu'bah ada 520 perbezaan huruf ataupun kalimah bacaannya lah. Okey. Kita ada 2-3 orang lah, rakan-rakan kita yang ikuti FB Live kita ni, yang sekarang sedang bertalaki dengan saya dua bacaan riwayat. Okey, yang sekarang ni tengah mengambil bacaan daripada versi Hafsun dan juga Abu Bakar Syu'bah. Kita adalah antara beberapa orang, antaranya Dr. Surya lah. Saya sebut dah nama senang nak berhasil susah pula kan. Dr. Surya lah antara salah seorang. Dah hampir nak khatam dah, yang sekarang ni tengah mengambil dua bacaan riwayat, ataupun dua versi bacaan daripada saya, iaitu bacaan daripada Imam Hafsun dan juga Imam Abu Bakar Syu'bah. Okey, susu galurnya daripada Ali dan juga Abdullah bin Mas'ud. Okey. Okey, kita Imam Hafsun meninggal dunia pada tahun 180 Hijrah. Okey, ini perbezaan surah Ar-Rum ayat 54. Okey, saya tak nak cerita panjang kat sini. Nanti bila kita sampai bacaan surah Ar-Rum nanti, ayat 54 ni saya akan tunjukkan ada dua bentuk bacaan ataupun dua wajah. Okey. Surah Ar-Rum ayat 54. Kita boleh baca dha'fin, kita boleh baca dhu'fin. Ada dua wajah kat sini. Okey. Okey, kita skip dulu. Saya tak nak cerita tu, takut confuse Biar dulu yang tu. Okey, sekarang kita nak cerita pasal Imam Syatibi. Nama Al-Syatibi radhiyallahu an adalah Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf bin Ahmad Ar-Ruwaini Al-Syatibi Al-Andalusi. Beliau mempunyai dua gelaran, iaitu Abu Muhammad dan Abul Qasim. Okey. Gelaran dia Al-Syatibi dilahirkan di Syatibah, iaitu satu kota di timur Andalus. Ia terletak 56 km dari kota Balansiah. Okey, dilahirkan pada akhir tahun 538 Hijrah. Tengok jauh Imam Hafsun meninggal 180. Okey, lebih kurang 300 tahun lebih hampir 400 tahun. Barulah lahirnya Imam Syatibi. Okey. Para sejarawan menulis berkaitannya mengatakan bahawa beliau adalah seorang yang buta lagi juga. Nampak Imam Syatibi seorang yang buta, Imam Asim pun seorang yang buta. Tapi hebatnya, walaupun mereka dilahirkan dalam keadaan buta, tapi kealiman mereka dalam bidang Al-Quran ni, dan jasa besar hebat mereka, sampai nama mereka disebut sepanjang zaman. Bahkan ditulis, nama-nama mereka ditulis pada helaian-helaian akhir mushaf Al-Quran kan. Okey. Okey. Kemudian okey.
lahir mana tadi? 538 Hijrah, wafat 590 Hijrah. Okey. Okey, so saya skipkan kat sini dulu. So ada 3 watak ataupun tokoh utama lah Imam Syatibi, Imam Hafsun. Ni Imam Syatibi Cuma Imam Syatibi jaraknya dengan Imam Hafsun lebih kurang hampir 400 tahun lah. Jarak hampir 400 tahun Imam Syatibi dengan Imam Hafsun. Okey, Imam Syatibi, Imam Hafsun. Imam Hafsun berguru daripada guru dia Asim. So nama-nama mereka yang ditulis di belakang Al-Quran yang kita sebutkan tadi lah. Okey, kita pergi pada yang ni pun saya skip lah. Okey, yang ni yang saya nak tunjukkan okey. Sanad qiraat 7. Sanad ataupun susur galur, sanad, susur galur ataupun sandaran. Okey, salah silah Boleh Dr. Suria Alhamdulillah. Okey. Belum ada soalan tengah menghayati. Okey. Kalau penerangan saya laju sangat ke, kelang kabut sangat ke, berterabur sangat ke, tolong bagi respon, feedback lah juga sebab saya nak cuba mengejar masa ni sebab kita dah mula lambat tadi. Okey, sanad qiraat 7. Okey. Ataupun sanad ni kita boleh katakan sebagai sandaran, susur galur, salah silah kepada 7 bentuk bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Okey. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menerima bacaan daripada Jibril alaihi salam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mengada-adakan create bacaan Al-Quran baru ataupun mengolah, mengubah sesuai, modify bacaan Al-Quran, tidak. So apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat adalah sebiji seperti mana yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Okey. Kemudian Rasulullah ada beramai di kalangan para sahabat, ribuan sahabat yang bertalaki, yang mempelajari Al-Quran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kat sini kita senaraikan salah silah ataupun susur galur kepada 7 bacaan qiraat. Okey. So ada 1 Umar, Ubay, Zaid, Abdullah bin Mas'ud, Ali, berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uthman dan juga Riz Al-Asadi. So ada 7 orang sahabat So ini susur galur kepada 7 bentuk bacaan Al-Quran. Okey. Okey, kita tak nak fokus bacaan yang lain. Kita nak fokus kepada bacaan Al-Quran yang kita baca hari ini. Bacaan Al-Quran yang kita baca hari ini datangnya daripada Abdullah bin Mas'ud, turun kepada anak murid dia Abi Maryam Zir bin Hubash. Okey. Kemudian turun kepada Imam Asim yang kita sebutkan secara ringkas dia tadi. Kemudian Imam Asim mengajarkan bentuk bacaan yang dipelajari daripada Abi Maryam Zir daripada Abdullah bin Mas'ud, diturunkan kepada Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash. Ataupun dinamakan hari ini sebagai riwayat Syu'bah an Asim. Okey. Dr. Suria dah hampir nak khatam dah tu. Okey. Sejauh ini bacaan yang tengah Dr. Suria baca sekarang lah. Ada 2-3 orang lagi rakan-rakan kita yang follow FB Live kita ni, yang dia tak pernah komen kat ruangan komen kita ni. Ada lagi seorang 2 lagi lah. Dr. Suria salah seorang lah, saya sebutkan lah Doktor, boleh So Dr. Suria salah seorang lah daripada rakan-rakan kita yang sekarang tengah bertalaki dengan saya, mengambil 2 bacaan riwayat serentak, iaitu riwayat Hafsun dan juga riwayat Syu'bah. Dah nak khatam dah pun, dah nak habis dah. Okey. Kemudian daripada susur galur Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, okey, mengajarkan kepada Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman ni pula mengajarkan kepada Imam Asim. Okey, Imam Asim pula turun mengajarkan kepada anak tiri dia dan juga merupakan salah seorang daripada anak murid yang paling alim, iaitu Hafsun. Okey. Kemudian selepas 400 tahun kemudiannya, bacaan tadi dikemaskini, diupdate, dibukukan. Okey, didokumentasikan oleh Imam Syatibi. Okey. So kita tengok, saya lupa nak baca sebelah ni sebelah ni. Para sahabat ni belah kanan sahabat, saya terskip pula yang ni tadi. Para sahabat menerima bacaan Al-Quran daripada Rasulullah secara musyafahah. Okey, belah kanan atas ni nampak saya punya pergerakan anak panah mouse ni kan. Para sahabat menerima bacaan Al-Quran daripada Rasulullah secara musyafahah, one to one, mulut ke mulut. So ini generasi sahabat. So yang bawah ni adalah generasi tabi'in lah. Kecuali 2, kecuali Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah. Ini sahabat. Okey, sahabat. Tapi dia duduk di level ni. Abdullah bin Abbas sebab semasa Rasulullah masih hidup, sebab Abdullah bin Abbas ni sahabat yang kecil kan, dia kanak-kanak masa tu. Okey, so dia duduk di generasi inilah. Okey, di sini okey, imam qiraat yang terkemuka. Ada 7 imam qiraat yang terkemuka. Qiraat Asim diikuti yang diikuti oleh kebanyakan bacaan umat Islam hari inilah. So qiraat Asim adalah
qiraat ataupun bentuk bacaan yang paling masyhur di dunia umat Islam hari ini. So dia ada 7 qiraat Abu Amru, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Nafi', qiraat Hamzah, qiraat Kisai, qiraat Asim yang kita baca sekarang, dan juga qiraat Ibnu Amir. Ada 7. Okey. Dan bagi setiap imam qiraat ni, bawah sekali ni ada riwayat dipanggil, iaitu perawi-perawi Al-Quran yang mendapat riwayat Al-Quran daripada imam-imam qiraat. Senang cerita, ini generasi anak murid kepada imam qiraat. Okey. So setiap imam qiraat dia ada 2 orang anak murid dia yang masyhur ataupun yang alim. Contohnya Abu Amru ada Ad-Duri dengan As-Susi. Okey. Ibnu Katsir ada Al-Bazi dengan Kumbul. Nafi' ada 2 orang anak murid dia. Anak murid dia ramai, tapi ni anak murid yang paling masyhur dan yang paling alim. Qalun dengan Warsh. Ada Khalaf dan Haddad. Okey. Yang saya tengah baca sekarang dengan guru saya, qiraat Ibnu Amir, ada 2 riwayat, iaitu riwayat Hisham dan Ibnu Zakwan. Okey. So bagi setiap riwayat dia ada sedikit perbezaan bacaan. So erti katanya dalam erti bahasa, dalam erti kata yang lebih mudah, sebenarnya ada 7 imam qiraat, ada 14 perawi yang menghasilkan ataupun yang membawa, bukan menghasilkan, dia orang tak menghasilkan apa-apa, yang membawa, okey, yang membawa 14 bentuk bacaan Al-Quran yang mutawatir, yang sahih, yang sampai kepada hari ni lah, yang disahkan oleh ulama. Memang itu bacaan yang sahih yang datang daripada baginda Nabi SAW. So yang kita baca hari ini adalah versi ataupun dinamakan sebagai bacaan daripada riwayat Hafsun, yang kotak hijau ni, riwayat Hafsun daripada qiraat Imam Asim. So ini dah cerita salah silahnya. Okey, kita pergi pada yang ni. Okey, yang ni kita zoom hanya kepada untuk sanad riwayat Hafsun dan Syu'bah yang kita baca sekarang lah. Okey, Syu'bah ni yang Dr. Surya baca lah. Hafsun yang kita dah baca selama ni kan. Okey, so daripada Nabi SAW, okey, daripada banyak orang sahabat ni, turun pada susu galur yang kita baca sekarang hari ni di Malaysia. Turun daripada Ali kepada Abu Abdurrahman, kepada Asim, kepada Hafsun. Kemudian dikemaskinikan, didokumentasikan oleh Imam Syatibi. Sebab tu dinamakan riwayah bacaan kita hari ni, riwayat Hafsun. Riwayat Hafsun daripada qiraat Asim melalui Thariq Syatibiyah. Okay, daripada aliran Syatibi. Bacaan Al-Quran kita adalah bacaan Al-Quran yang datangnya daripada Imam Hafsun, yang dipelajari daripada gurunya Asim, yang dikemaskini, yang diupdatekan, yang didokumentasikan melalui dinamakan melalui aliran ataupun Thariq Imam Syatibi. Okey, yang mengemaskinikan, yang mengompilkan bacaan Al-Quran tersebut, bacaan riwayat dan qiraat tersebut. Okey. Okey, Dr. Sri, alhamdulillah. Okey Cik Yusri Okey, setakat ni ada soalan tak? Saya risau takut maksud yang saya nak sampaikan tu tak sampai je. Okey, boleh Saya cuba pergi laju sikit. Kalau ada soalan je boleh terus apa nama? Boleh terus tanyalah kat ruang komen kita tu. Okey, saya nak ambil kitab yang kedua. Okey, ni saya nak cuba pergi Tajwid Al-Huruf dan Mengenal Waqaf. Okey, kitab ni dia membincangkan tajwid huruf dan waqaf dari Thariq Syatibi, iaitu bacaan kita sekarang, dan juga Thariq Al-Jazari. Dia bincangkan daripada 2 aliran. Okey, kita membaca Al-Quran hari ni melalui aliran Imam Syatibi tapi buku ni dia bincangkan dari segi Thariq Syatibi dan juga Thariq Imam Jazari. Okey, so pengarang kitab ni adalah Ustaz Muhammad Rahim Jusoh, pensyarah Al-Quran dan Qiraat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA, yang juga merupakan penasihat Persatuan Qiraat Malaysia. Okey, saya nak kongsikan. Okey, ini gambar rajah yang saya ambil dalam buku dia tadi. Gambar rajah susunan sanad riwayat Hafsun. Inilah salah silah susu galur kita. Bacaan Al-Quran yang kita baca hari ini, bacaan yang berbeza, datangnya daripada salah silah sanad susunan rajah riwayat yang berbeza. Tapi dia apa-apa pun akan kembali kepada sahabat, kembali kepada Nabi, Jibril, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So susunan sanad riwayat Hafsun yang kita baca hari ini di Malaysia adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengajarkan ribuan sahabatnya dengan pelbagai versi bacaan, dan versi bacaan yang sampai kepada kita hari ini adalah versi bacaan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Talib. Okey, Ali bin Abi Talib mengajarkan kepada ulama tabi'in Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ni lahir
selepas wafatnya baginda Nabi SAW. So Abi Abdul Rahman ni tak sempat jumpa dengan Rasulullah. So dia berguru dengan Ali dan juga dengan beberapa orang lagi sahabat. Kemudian Abu Abdul Rahman ni kemudian menurunkan bacaan Al-Quran tu kepada Imam Asim yang buta tadi. Kemudian Imam Asim pula menurunkan bacaan Al-Quran kepada ramai pelajarnya, dan antara pelajarnya yang alim, antara yang alim adalah Imam Hafsun. Okey, yang merupakan anak tiri dia. Kemudian bacaan Imam Hafsun tu selepas 400 tahun kemudian dikemaskini, diupdate dan dibukukan, didokumentasikan, okey, oleh Imam Syatibi, dan kemudian sampailah bacaan itu kepada kita di Malaysia hari ini. Tu salah silahnya lah. Okey? Boleh So yang Imam Jazari ni datangnya beberapa, saya lupa dah, lebih kurang 100-200 tahun kemudian selepas Imam Syatibi. Dia menemui beberapa lagi khilaf ataupun perbezaan bacaan, so dia update lagi dalam kitabnya. Dia Imam Jazari menulis banyak kitab, dan antara kitab saya lupa nama kitab, An-Nashr apa saya lupa dah. So Imam Jazari dia lahir beberapa ratus tahun selepas Imam Syatibi. So dia Allah rezekikan kepada Imam Jazari ni orang yang sangat alim di zamannya, menemui lagi beberapa versi bacaan yang sahih. So dia updatekan dalam kitabnya. Okey. Untuk updatekan beberapa perbezaan bacaan, khilaf bacaan yang juga sahih daripada baginda Nabi SAW. Okey, tapi kita membaca bacaan Al-Quran kita hari ini daripada aliran ataupun tariq Imam Syatibi, bukan daripada Imam Jazari. Okey. Saya pergi pada page terusnya. Okey, ini petikan daripada kitab yang saya nak kongsikan sikit. Maksud tariq Al-Jazari. Okey. Maksud qiraat tariq Al-Jazari ialah bacaan qiraat dari semua perawi, dari semua rawi. Kita ada 14 rawi tadi sama ada bacaan Hafsun ataupun selain daripadanya. So Hafsun salah satu daripada 14 bentuk bacaan, ataupun salah satu daripada 14 riwayat yang datangnya daripada 7 orang imam qiraat. Okey, saya ulang. Bacaan Hafsun adalah merupakan salah satu daripada 14 bacaan Al-Quran ataupun 14 riwayat bacaan Al-Quran yang datangnya daripada 7 imam qiraat. Kita tengok susunan aturan yang Allah susun. Okey, saya yakin, percaya semua yang berlaku ni, susun atur yang cantik ni bukannya berlaku secara kebetulan, tapi berlaku dengan perancangan Allah Taala. Sebab Allah Taala dah janjikan dalam Al-Quran, Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah juga yang menjaganya. So ini salah satu daripada bentuk penjagaan Al-Quran yang Allah jaga. Kan? So Al-Quran tu turun daripada satu generasi ke satu generasi sampailah kepada kita hari ini dalam keadaan yang sangat cantik, molek, terjaga, tersusun. Okay? Dan diriwayatkan oleh riwayat yang mutawatir. Maksudnya bukan diriwayatkan oleh seorang dua, tapi diriwayatkan oleh ramai alim ulama. So yang menyebabkan bacaan itu hampir mustahil untuk dipalsukan. Berbeza dengan hadis kan. Hadis palsu banyak, tapi Al-Quran palsu memang tidak akan kita jumpa dulu, kini dan selamanya. Sangat mudah untuk dikesan oleh para ulama kita kan. Okey. So bacaan tariq Al-Jazari ni adalah bacaan yang terdapat dalam kitab. Ni lah saya lupa nak sebutkan. An-Nashri fil Qiraat, kitab yang dikarang oleh Imam Jazari. So Imam Jazari yang lahir beberapa ratus tahun selepas Imam Syatibi, dia menemui setelah dia berguru, merantau, merata tempat, menemui beberapa bentuk bacaan Al-Quran lagi. So beliau update dalam kitabnya An-Nashri fil Qiraat. Okey. So ini panjanglah ceritanya lah ni. Okey. So kita boleh membaca dengan tariq Jazari, tapi syaratnya hanya ditentukan oleh guru mursyid melalui kaedah talqin dan musyafahah sahaja. Bukan sekadar dengar, bukan sekadar baca, bukan sekadar belajar teori, baca kaedah, kita pun terus baca Al-Quran mengikut aliran ataupun mengikut tariq Imam Jazari. Tak boleh. Kena melalui kaedah talaqi dan juga musyafahah. One to one dengan guru. Mulut ke mulut. Okey? Lutut ke lutut lah orang dulu kata kan. Okey, saya pergi muka sebelah. Maksud membaca Al-Quran mengikut tariq Imam Jazari. Okey, kita bukan Imam Jazari tapi sebab saya pernah temui banyak isu yang timbul sebab ada di kalangan orang kita hari ni yang dah mula tahu sikit aja berkenaan dengan tariq Jazari. Mereka mula membaca Al-Quran kononnya mengikut tariq Imam Jazari. Sebab saya pernah satu ketika saya bertarawih, ni cerita lama dah, 5, 6 tahun, 7, 8 tahun lepas, di suatu tempat, imam tu sebelum dia angkat takbir untuk solat isyak, dia kata, muslimin muslimat sekalian, malam ni saya akan membaca Al-Quran daripada tariq Jazari. Saya kata, oh hebat imam ni, boleh baca daripada tariq Jazari sebab bukan orang calang-calang sebab dia perlu bertalaki 30 juzuk.
mengikut bacaan Thoriq Al-Jazari ni. Okey? Tapi rupa-rupanya, sebab saya pun tak tahu juga. Tapi bila saya refer dengan guru saya, bacaannya tidak menepati bacaan Thoriq Al-Jazari. Sebab bacaan Thoriq Al-Jazari dia ada kriteria dia. Ada syarat dia. Ada tempat-tempat yang perlu dijaga. Ada tempat-tempat yang berbeza dengan bacaan Imam Syatibi. Okey? Nanti saya tunjuk dalam gambar lepas ni. Yang ini, sorry. Okey. Ramai yang menganggap bacaan Thoriq Al-Jazari hanya sekadar membaca qasar pada mad munfasil. Qasar ini adalah bacaan qasar ni adalah bacaan mad 2 harakat. Okey? So ini yang berlaku saya perhatikan dalam ramai termasuk Imam Tarawih yang saya sebutkan tadi. Ramai orang di Malaysia ini menganggap bila sebut bacaan Thoriq Al-Jazari hanya sekadar membaca bacaan mad 2 harakat pada mad munfasil sahaja. Sebab mengikut Thoriq, kita baca sekarang Thoriq Imam Syatibi, Thoriq Al-Syatibi, mad munfasil tidak boleh, saya ulang mad munfasil tidak boleh dibaca dengan bacaan qasar iaitu 2 harakat. Bacaan mad munfasil boleh dibaca dengan bacaan qasar iaitu boleh dibaca dengan bacaan 2 harakat pada Thoriq Jazari sahaja. Thoriq kita Syatibi, kita mesti membaca mad jaiz munfasil dengan bacaan mad 4 ataupun 5 harakat. Thoriq Jazari, ia boleh membaca bacaan qasar iaitu bacaan 2 harakat, mad 2 harakat pada mad munfasil. Tapi masalahnya, ada ramai orang kita, pembaca Al-Quran, pelajar Al-Quran yang menganggap bila sebut Thoriq Jazari je, Thoriq Jazari bezanya dekat mad munfasil boleh baca 2. Thoriq Syatibi mad munfasil baca 4 ataupun 5. Ini adalah tanggapan yang salah sama sekali di sisi masyarakat, khususnya di Malaysia hari inilah, yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai bacaan qiraat. Malangnya, tanggapan inilah yang diterima pakai oleh ramai pembaca Al-Quran, khususnya di Malaysia lah, sebab pengarahnya orang Malaysia kan, yang hanya mengambil mudah dan tidak bertalaki dengan betul. Okey, ini maksud dia lah. Membaca Al-Quran dari Thoriq Jazari ialah menepati salah satu Thoriq daripada 58 skema Thoriq. Ini panjang ceritanya. Tapi maksudnya, ramai orang kita anggap bila sebut Thoriq Jazari, baca 2 harakat pada mad jaiz. Sebenarnya banyak lagi perbezaan bacaan Thoriq Jazari dengan Thoriq Syatibi. Okey? So banyak pandangan yang mengatakan bacaan mad munfasil, hukum mad munfasil, mad jaiz munfasil boleh dibaca dengan 2 harakat adalah salah lah mengikut Thoriq Syatibi. Sebab kita membaca mengikut aliran Thoriq Syatibi. Sebab yang membaca mad munfasil dengan 2 harakat iaitu kita namakan sebagai bacaan qasar, pendek 2 harakat, adalah untuk Thoriq Jazari sahaja. Okey? Okey, yang ni pun panjang, saya nak fokus yang ni aja. Ringkas kata tengah ni Ringkas kata bacaan tajwid Al-Jazari. Okey? Thoriq Al-Jazari akan membawa orang pembaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran mengikut tajwid Al-Jazari, merujuk kepada semua turuk. Turuk ni jamak kepada Thoriq aliran qiraat. Turuk ataupun aliran qiraat. Sama ada ianya daripada Imam Asim atau daripada mana-mana imam qiraat 10. Lawan kepada tajwid Al-Jazari, iaitu yang kontra lah. Lawan kepada tajwid Al-Jazari adalah yang kita baca sekarang lah, tajwid Asy-Syatibi, daripada aliran ataupun daripada Thoriq Syatibi. Okey? So, Thoriq Jazari adanya tajwid Al-Jazari yang perlu dipatuhi bacaan tajwidnya. Manakala kita membaca Al-Quran di Malaysia ni, kita membaca Al-Quran daripada Thoriq Syatibi, maka kita perlu ataupun wajib mematuhi tajwid mengikut tajwid Asy-Syatibi lah. Dinamakan sebagai tajwid Imam Syatibi. Okey? Iaitu tajwid yang diketahui ramai dan diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Okey? So itu kita kena pasti. So kita tidak boleh, ulama' dah memutuskan bahawasanya kita tidak boleh membaca Al-Quran daripada turuk ataupun daripada Thoriq yang berbeza dicampur adukkan. Tak boleh. So kalau kita baca Al-Quran daripada Thoriq Syatibi, maka kita perlulah mengetahui hukum tajwid daripada Thoriq Syatibi sahaja. Tak boleh mencampur adukkan dengan Thoriq Jazari mengikut tajwid Imam Jazari. Okey? Boleh, Ustaz boleh ulang masuk kami turunkan. Kat mana Ustazah? Kat mana tu? Yang slide ni ke? Kat mana Ustazah? Kami turunkan. Okey, saya nak baca sikit yang ni Okey, yang ni kalimah ia berbeza. Yang ni Thoriq Jazari Thoriq Jazari berbeza daripada Thoriq Syatibi dari segi qasar mad munfasil, iaitu dari segi bacaan 2 harakat mad munfasil
dengung pada lam dan ra, kita Syatibi tak ada dengung lam dan ra kan. Okey, Jazari ada dengung pada lam dan ra serta lain-lain. So ada banyak lagi tempat-tempat yang khilaf ataupun berbeza bacaan antara Imam Syatibi, Thoriq Syatibi dan juga Thoriq Jazari. Okey, tu yang kita perlu ambil perhatian lah. So kita di Malaysia kita membaca Al-Quran daripada Thoriq Syatibi. Okey, ni secara ringkas secara ringkas saja, ni panjang. Okey, ini adalah bacaan Al-Quran mengikut Thoriq Syatibiyah. Okey. Nombor 1, takbir. Kita tidak ada bacaan takbir. Sebab ada Thoriq yang lain mengakhiri bacaan sesetengah surah dengan bacaan takbir Allahu Akbar sebelum memulakan bacaan bismillah pada surah yang baru. Okey. Ada sesetengah Thoriq yang perlu diakhiri bacaan Al-Quran pada surah-surah tertentu, diakhiri dengan lafaz takbir sebelum memulakan bacaan bismillah dengan surah yang baru. Tapi dalam bacaan kita Syatibi tidak ada takbir. Makmum fasil, jaiz munfasil kita panggil lagi ni. Makmum fasil dibaca 4 ataupun 5 harakat. Tidak boleh sesekali ataupun tidak boleh sama sekali dibaca makmum fasil dibaca dengan 2 harakat seperti mana yang tertulis dalam buku-buku tajwid sekolah anak-anak kita kan. Itu kita boleh perhatikan. Ini sebenarnya satu isu yang sangat besar jugalah sebab dibincangkan dalam banyak sesi-sesi perbincangan tajwid antara guru-guru tajwid. Antara isu yang dianggap sebagai isu yang besar jugalah sebab sudah mencampur adukan Thoriq. Sebab mat munfasil dibaca dengan 2 harakat itu adalah merupakan bacaan daripada Thoriq Imam Jazari. Okey, Imam Jazari. Sedangkan kita membaca Al-Quran daripada Thoriq ataupun aliran Imam Syatibi. Sebab melalui Imam Syatibi lah bacaan Al-Quran itu sampai kepada kita hari ini di Malaysia kan. Okey. So inilah yang saya nak highlightkan, yang saya rasa saya dah pernah sebut beberapa kali kan. So kita menjadi satu kesalahan kita membaca hukum mad jaiz dengan 2 harakat. Kita perlu wajib membaca hukum mad jaiz munfasil dengan bacaan 4 ataupun 5 harakat menepati tajwid Syatibi seperti mana yang telah tertulis dalam Thoriq Syatibiyah. Itu ceritanya. So yang baca 2 harakat tu adalah daripada bacaan tajwid Al-Jazari, daripada aliran Jazari ataupun daripada Thoriq Imam Jazari. So kita tak baca Al-Quran daripada Thoriq Jazari. Kita membaca daripada aliran ni macam mazhab lah macam tu lah. Mazhab dalam bacaan Al-Quran mudah kan. Sama kita dalam mazhab fiqh kita ada mazhab Hanbali, Hanafi, Syafi'i, Maliki kan. So ada khilaf, ada perbezaan kan dalam bab fiqh. So dalam bacaan Al-Quran pun ada khilaf, ada perbezaan. So kita punya aliran ataupun Thoriq ataupun mazhab bacaan Al-Quran kita adalah daripada Imam Syatibi. Okey. So ada beberapa lah perkara ni sampai 10, 13. Okey, kemudian muka surat sebelah ada lagi sampai 21. So ini antara perbezaan bacaan antara Thoriq. Okey, perbezaan bacaan antara Thoriq-Thoriq yang ada.